Baik. Baik, masalah minggu lepas kita dah selesai masalah sembahyang jenazah ghaib ataupun sembahyang jenazah yang berada depan mata kita. Seperti mana kita dapat lakukan sembahyang ghaib itu di sini selepas sembahyang Isya minggu lepas, boleh buat. Sekiranya kita mengetahui orang telefon kita daripada Kuala Lumpur, saudara kita telah meninggal dunia, dia sebut kata 2 petang nak simpan. Contohnya 2 petang akan simpan. Takkan nak naik kapal terbang pergi nak pergi sembahyang jenazah kan? Taklah kan? Maka di sini kita boleh lakukan lepas sembahyang Zuhur, pihak imam minta jasa baik tuan imam tolong sembahyang jenazah ghaib. Kalau kenal saudara tersebut, sembahyang itu sebut dengan nama terus. Sembahyang mayat ghaib ini dengan nama siapa? Terus sembahyang maka sebut boleh. Tapi tiba-tiba dia telefon kata pukul 2 nak simpan. Leka kali lupa terus. Malam baru teringat. Oh Allah, tadi boleh sembahyang ghaib sebenarnya, maka boleh lakukan lagi walaupun telah disimpan hari pertama tersebut. Tapi kalau dah lama tak payahlah. Sembahyang jenazah depan mata pun tak sembahyang, ghaib lagi jauh kan, lagi jauh. Duduk depan kampung ni pun sembahyang. Oh tak apa, habis dulu aku ada kerja banyak kan. Itu penghormat kita yang terakhir bagi saudara kita yang meninggal dunia. Boleh lakukan tuan-tuan, buat sebaik-baiknya kan. Sebab itulah satu perkara yang boleh meringankan azab bagi dirinya. Sebab tu kalau sembahyang ghaib sekalipun seperti mana sembahyang jenazah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 hadis. Hadis yang pertama 40 orang, hadis yang kedua 100 orang. Boleh melakukan mendirikan sembahyang jenazah tersebut dengan 40 ataupun 100 orang, itu melepaskan azab kuburnya. Kita yakin apa yang Nabi sebut, kata-kata Nabi itu wahyu yuha, walaupun Nabi sebut itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi lidah Nabi sebut, semuanya datang daripada Allah. Sebab hati Nabi itu dicuci oleh 2 malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan macam kita. Kita boleh cuci hati boleh, tapi tak jadi macam Nabi. Buh kelorok pun jadi macam tu juga kan. Cuci hati kita tak boleh. Tapi Nabi yang masuk, yang dipilih, ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ni kita masuk imam sujud 3 kali, adakah makmum wajib mengikutnya? Imam lupa nak buat macam mana kan? Imam lupa 2 minggu lepas dia makan kepala udang banyak sedap tuan-tuan, buat mi udang, sudut kepala udang tapi kalau boleh kurangkanlah, dia cepat lupa sifat cepat lupa tu akan datang kepala udang dan termakan semut dan sebagainya, itu sifat pelupa yang main. Tiba-tiba ni imam lupa sujud 3 kali. Sebelum saya masuk satu bab ni, saya nak sikit nak kongsi ilmu mengenai sembahyang yang berlaku baru ni sehari 2, satu tempat, sebuah masjid, sembahyang asar 4 rakaat. Imam duduk tahiyat akhir 4 rakaat. Makmum ni gelabah. Dia belakang imam tersebut, makmum ni gelabah. Bagi diri dia confirm imam salah. Dia yakin diri dia. Dia yakin betul. Selepas sembahyang lah bersembang benda ni. Dia pun yakin oh imam ni salah. Terus bangun. Itu betul. Cara dia buat pun memang betul. Allah, dia terus berdiri. Berarti ketika mana berdiri dia qiyam, dia sebut subhanallah. Betul. Semua betul kan? Yang tak betul dah bila dia sebut subhanallah, tengok imam tak bangun, yang lain pun tak bangun, dia seorang lah. Yang lain pun tak bangun, dia termangkuk dia, aku bangun, apa tak bangun. Nak duduk saya lagi pakat tanya aku, buat tak tahu saya. Diri lagi subhanallah. Mula suara perlahan nak pertama, hak kedua dia derai. Subhanallah. Allah akbar. Bunyi cara tu lah saya. Cara yang berlaku tu saya sebut macam ni ya. Subhanallah. Tak tak bangun-bangun juga imam. Tak bangun, dia buat apa? Dia terus sembahyang. Dia yang bakinya duduk tahiyat akhir sama dengan imam. Maka dia pun dengan kalang kabut buat rokok i'tidal, duduk tahiyat akhir, assalamualaikum. Salam dia bagi sama-sama. Imam bagi salam, dia assalamualaikum warahmatullahi. Masa dia bagi salam tu saya ada sebelah dia. Tu saya pun bagi belah kiri, dia pun duduk tengok. Saya lagi kena lah dia kata. Kena dah. Bukan nak kena, kita akan bincang kan. Bincang. Kita pun tak mau nak abad lagi sembahyang semula.
sebab kukut dia farqahkan dan sebagainya, kan? Itu tak dan bincang dia pun tanya, saya buat tadi betul ke tak? Oh, yang tu beratlah saya nak jawab. Betul ke tak? Saya nak tanya balik, niat kamu tadi macam mana? Sebab sembahyang ni kamu yang akan mengetahui. Saya tak boleh habaq kata betul ataupun salah. Kamu sendiri yang mengetahui, walaupun duduk belakang imam. Kamu sendiri kena jawab betul ke salah. Oh, ustaz ni karut tu ya. So, karut pula. Tak apa, terima lagi. Sebab niat kamu, ketika mana kamu berdiri tadi apa dah? Kamu menyata apa? Imam salah, yakin 100% imam salah, kamu kata betul, elok, saya kata bagus. Ketika mana kamu berdiri sebut subhanallah sebab imam salah, betul. Lepas tu kamu buat apa? Dia tak bangun, aku baca. Dah dia tak bangun, dah aku bacalah. Baca. Siapa suruh baca? Akulah suruh baca, diri aku je dah. Bukan, saya tak maksud saya suruh baca itu adakah syarak suruh, agama suruh, mana-mana mazhab suruh. Yang tu lupa kata siapa suruh tu. Saya pun tengok tak lagi pakat bagi salam tinggal seorang saya. Tak boleh. Sekiranya kamu nak baca surah Fatihah ketika mana kamu qiyam itu, boleh baca dengan niat mufaraqah dengan imam. Tapi kalau tidak niat mufaraqah dengan imam, pederai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, tu pun dah tak betul dah, nak ligan baca Fatihah, tak betul. Fatihah tidak boleh ligan, walaupun sama ada macam mana sekalipun, baca dengan tertil, sederhana. Elok dengan angkat dia bismillahirrahmanirrahim. Him tu kalau dua harakat, kesemuanya dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh. Tak sah, tetapi rugilah tuan-tuan. Maka dia, kalau kamu buat itu tidak mufaraqah, batal sembahyang kamu. Nak buat je lah, tak biar macam mana kata. Duduk sebelah tu buat 4 balik. Oh, kata cantik ya, memang cantik pun kan. Buat lain lah, sembahyang tadi batal. Itu sekiranya kalau dia mengetahui yakin bahawa imam itu salah, memang dia wajib kena berdiri. Wajib kena berdiri kalau dia yakin. Tapi kalau dia tidak yakin, aku kot, imam kot, aku kot, tak tahu, duk rasa serba salah, serba salah. Berlaku tak kes ni tuan-tuan? Berlaku banyak tuan-tuan. Serba salah duduk tahiyat akhir ni, rasa-rasa macam imam salah. Tak kot, kalau imam salah tentu dia bangun. Aku salah kot ni, duk jadi macam tu. Bahagi tuan-tuan. Bila ketika mana bahagi, duduk ikut imam, jangan bangun. Duduk ikut imam. Imam assalamualaikum warahmatullah, maka ketika itu bangun berdiri. Sebab tadi ganggu was-was itu antara 3 dengan 4 dengan imam, sama ada imam betul ataupun saya yang betul duduk jadi, maka jangan bangun. Tapi kalau yakin 100% imam salah, maka bangun, kan? Bangun terus. Itu sebaik-baik jalan untuk selesai sembahyang dari segi sahnya jemaah, kan? Sahnya ikutan dengan imam. Maka kita pun sebut demikian. Oh, kata tak apa. Bukan orang biasa tu, orang yang duk mengaji. Bukan kata kita ni mengaji kita boleh faham, boleh betul semua. Tak. Yang duk habaq depan tuan-tuan ni pun boleh jadi salah. Saya lah, kan? Bukan kata kita semua ni sempurna, tidak. Kita kata aku dah boleh ke semua, tak. Ada kalanya tersepak batu juga tuan-tuan, walaupun duk cakap depan tuan-tuan, kan? Bukan kita, sebab kita bukan yang maksum, kita bukan sempurna. Yang sebut kata tadi, yang mengaji tuan-tuan, kalau kuliah mana-mana dia tak miss punya, kan? Macam mana boleh silap dia pun dia kata. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Anugerah Allah. Allah nak kasih seseorang untuk mendapatkan ilmu, berbagai cara Allah Taala bagi, kan? Maka syukur kepada Allah, tak usah mengeluh. Lupa sebab udang, kepala udang. Lebih kurang. Baik. Imam sujud 3 kali, adakah makmum wajib mengikutnya? Maka telah sembahyang makmum serta imam dan duduk ia sertanya kerana membaca tasyahud. Tiba-tiba dia duduk sembahyang jemaah ini, contohnya sembahyang fardu maghrib tadi, bayang, maka duduk membaca tasyahud akhir ataupun awal, kan? Duduk baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka tiba-tiba imam sujud yang ketiga, maka adakah wajib atas makmum mengikutinya padanya atau tidak? Untuk menjawabnya, hendaklah ditilik. Jika imam itu sujud selepas berlama masa sekadar bacaan tasyahud, maka wajiblah atas makmum itu mengikutinya dan pada sujud yang ketiga itu. Sekiranya imam tadi duduk tahiyat awal,
ataupun tahiyat akhir, baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita pun sama-sama baca dengan dia sebab ikut dia. Tiba-tiba dia sujud semula, sujud sekali lagi. Di situ disuruh tilik kepada kita. Tilik pada melihat di situ jarak bacaan at-tahiyyatul mubarak itu, qadar bacaan dia lama dia sekadar bacaan Fatihah lamanya. Sehingga nak sampai fil alami innaka hamidun majid, nak sampai tang tu panjang lama dia. Tapi kalau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, kalau tekat tu saja dia pun Allahu akbar, sujud pula yang ketiga. Kita boleh bacaan itu kita boleh mengetahui belum baca, belum pi lama lagi, baru baca sangat, baru bersebut at-tahiyyah. Imam tadi mungkin dia lupa, imam tadi mungkin dia rasa baru sujud yang pertama, padahal dah 2 kali dah. Maka imam sujud yang ketiga. Maka kita jangan sujud sekiranya jarak masa itu pendek, jangan ikut sujud. Biar pi dah, nak tunjuk rajin lah tu, jangan disebut di hati sudah lah kan. Buat tak tahu lah, buat donor lah, buat donor sudah. Dan ditanggungkan demikian atas sujud sahwi. Sekiranya lama telah baca lama itu, dia sujud semula kali ketiga itu ditanggung sebagai sujud sahwi, kan? Walaupun imam dia baca lama, dia rasa baru kali pertama dia sujud tadi, dia sujud sekali tu ditanggung bagi imam tu lupa, kan? Sujud sahwi kita anggap demikian. Maka kita tidak rosak sembahyang jemaah, kan? Tidak rosak. Tapi kalau baru baca sangat dia sujud, kalau kita ikut sujud, batal sembahyang kita, batal sembahyang kita. Sebab jarak masa baca tahiyat itu bukan lama. Baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dia sujud, kita pergi ikut. Walaupun kita telah mengetahui 2 kali sujud telah berlaku, tapi imam sujud yang ketiga, tapi kita ikut juga walaupun dah salah. Terjun parit sama-sama terjun, tak boleh. Kalau dalam sembahyang tak boleh, luar pun semacam. Dan ditanggung perbuatan itu di atas lupa, bukan kerana sujud sahwi. Kerana waktunya belum masuk tiba-tiba lagi, maka jika ia mengikutinya juga, nescaya batallah sembahyangnya. Sekiranya waktu dia sujud itu bukan masa lagi, bukan cukup masa qadar baca tasyahud tadi, kalau sujud maka kita ikut juga, batal sembahyangnya. Dan jika ditanggung perbuatan itu atas lupa, maka tidak wajib makmum itu mufarakahnya. Sekiranya kita telah tahu dah imam itu lupa juga, imam tu lupa sujud yang ketiga itu atas lupa, maka kita tidak wajib niat mufarakah dengan dia, kan? Itulah sebaik-baik sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, kan? Dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjemaah ni kita telah mengetahui, oh dia sebab dia baca itu jarak masa dia pendek, dia sujud yang ketiga, kita anggapan bahawa dia tu lupa, maka jangan niat mufarakah dengan dia, tunggu sekejap pergi dia buat seorang. Bahkan hendaklah ia menunggu sehingga imamnya memberi salam, maka hendaklah ia sujud sahwi. Maka setelah mana selesai tadi, imam pun sujud. Kalau dia buat 2 kali jadi keempat lah, kan? Maka bangun-bangun dia pun baca tahiyat lagi panjang, at-tahiyyah, baru dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut assalamualaikum warahmatullah, baru dia bagi salam. Kita di situ boleh, sama ada kita nak sujud sahwi ataupun tak mau, disunat kepada kita. Sebab sunat saja itu sebab perbuatan imam salah tadi, kita mengikut, menunggu masa dia bukan tempat, menunggu masa bukan tempat. Sebab menunggu masa bukan tempat pada imam sujud yang ketiga, kita kena tunggu. Maka kita disunatkan sujud sahwi setelah mana imam bagi salam. Tak mau, tak apa, kan? Tidak masalah, boleh. Maka boleh, sekiranya nak bagi sujud sahwi boleh, tak nak sujud sahwi pun boleh. Ikut imam bagi salam, kita terus bagi salam. Syarat dia pada jangan farqah dengan imam. Walaupun imam sujud kali yang ketiga, niat di hati kita pada imam itu lupa dan sebagainya. Makmum syak mendahului takbir atas imamnya. Malam ni dapat satu tajuk lah rasanya. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk makmum syak mendahului takbir atas imamnya. Makmum ni syak, syak diri dia pada dia terlebih awal takbir atau ihram dengan imam.